Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua pelajar tingkatan 3 pada tahun ini. Diharapkan kita semua berada dalam keadaan sihat walafiat di samping mengamalkan normal baharu. Nama Cikgu Nur Azniza binti Abdullah yang sekarang sedang bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Wataniah Machang. Pada hari ini, cikgu akan fokus kepada subtopik cadangan penambahbaikan produk mekatronik. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, pastikan di tepi anda telah terdapat modul nota berpandu yang telah disediakan oleh guru masing-masing ataupun anda boleh imbas pada kod QR yang terdapat pada layar. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, jom kita ulang kaji subtopik-subtopik penting yang pernah kita belajar pada sesi sebelum ini. Yang pertama adalah mentakrifkan reka bentuk mekatronik. Maksud reka bentuk mekatronik ialah reka bentuk yang digunakan reka bentuk produk atau sistem yang menggabungkan 4 disiplin ilmu iaitu elektrik, mekanikal, elektronik, kawalan dan pengaturcaraan untuk tujuan yang mencapai tujuan yang dikehendaki. Okey, seterusnya, jom kita imbas kembali contoh produk-produk mekatronik yang biasa kita gunakan yang terdapat di sekitar kita. Contoh yang pertama adalah smart car ataupun kereta kawalan jauh. Seterusnya, kereta kawalan jauh yang melibatkan kapal terbang kawalan jauh. Seterusnya, drone dan lengan robotik. Sebenarnya terdapat banyak contoh lain yang biasa kita gunakan yang anda mungkin boleh bincangkan dengan guru masing-masing. Okey, seterusnya cikgu akan fokuskan kepada 2 produk mekatronik iaitu lengan robotik ataupun robotic arm dan smart car. Okey, yang pertama produk mekatronik yang cikgu nak tunjukkan pada awak adalah mengenai elemen dan komponen yang terlibat dengan lengan robotik. Terdapat 4 elemen yang penting dalam mekatronik bagi lengan robotik iaitu elektrik, elektronik, mekanikal, kawalan dan pengaturcaraan. Bagi elektrik, adalah penting untuk kita tahu bateri merupakan sumber elektrik yang mana selain itu bagi lengan robotik terdapat beban elektrik yang terhasil daripada servo motor. Seterusnya dari segi elemen elektronik, litar mikro pengawal yang mana biasanya melibatkan komponen-komponen elektronik yang perlu kita sambungkan pada litar. Seterusnya, mekanikal yang melibatkan gear yang terdapat pada servo motor dan galas berbola yang berfungsi untuk melicinkan pergerakan robot tersebut. Yang terakhir adalah mikro pengawal yang boleh menerima dan melaksanakan arahan berdasarkan pengaturcaraan yang kita laksanakan. Sebenarnya pengaturcaraan ni bebas sebenarnya. Kita boleh guna M-Block, boleh gunakan Arduino, boleh gunakan magnet code. Mana-mana sahaja yang telah guru kita pilihkan. Okey, seterusnya produk yang mekatronik yang kedua adalah smart car. Ataupun sebenarnya smart car ni jangan keliru, walaupun kereta, ia juga merupakan robot. Kita boleh panggil robot yang mana ia dikawal menggunakan telefon bimbit. Okey, telefon bimbit biasanya yang menggunakan perisian Android boleh digunakan untuk mengawal smart car ini. Okey, 4 elemen mekatronik yang terlibat dengan smart car adalah dari segi elektrik, bateri sebagai bekalan kuasa, beban elektrik yang terhasil daripada motor arus terus. Okey, seterusnya litar mikro pengawal dan litar pemacu motor. Dari segi mekanikal, roda digunakan untuk melicinkan pergerakan smart car kita. Dan dari segi kawalan dan pengaturcaraan, mikro pengawal boleh menerima dan melaksanakan arahan berdasarkan pengaturcaraan kita. Okey, bagaimana smart car kita nak bergerak, kita yang tentukan. Bergantung kepada arahan yang dimasukkan. Okey,
Seterusnya, sebelum kita pergi kepada subtopik ini, jom kita kenal pasti gambar rajah blok bagi smart car. Apa itu gambar rajah blok, kelas? Okey, gambar rajah blok merupakan lukisan yang mewakili elemen ataupun litar yang kita bertujuan untuk melaksanakan tugas bagi smart car itu. Okey, jom kita lihat tiga bahagian utama dalam gambar rajah blok, iaitu bahagian input, bahagian proses dan bahagian output. Pastikan ketiga-tiga dan garisan putus-putus yang berwarna kuning ni sebelum kita buat gambar rajah blok, kita telah sediakan untuk mengelakkan berlakunya kesilapan semasa kita membuat gambar rajah blok. Okey, bagi smart car, bahagian input adalah bekalan kuasa 7.4 volt dan modul Bluetooth. Apa gunanya modul Bluetooth ni? Kita dah belajar pada sesi sebelum ini. Modul Bluetooth digunakan untuk mengawal kereta kawalan jauh kita yang kita download dalam telefon bimbit tadi. Disambungkan kepada mikro pengawal pada bahagian proses yang berfungsi untuk menjalankan arahan supaya bahagian output berfungsi dan seterusnya smart car kita akan bergerak sebagaimana arahan kita. Pada bahagian output, pemacu motor L298P digunakan, yang mana ia disambungkan kepada dua motor, iaitu motor A yang berfungsi untuk menggerakkan roda kanan dan motor B digunakan untuk menggerakkan roda kiri. Ada soalan tak? Cikgu harap anda semua ingat apa yang telah anda lihat pada sesi sebelum ini. Okey, ini adalah gambar rajah blok asas bagi smart car. Okey, seterusnya jom kita pergi kepada produk mekatronik yang kedua, iaitu lengan robotik. Bagi gambar rajah blok ini, seperti biasa, terdapat tiga bahagian yang perlu kita ingat. Bahagian input, bahagian proses dan bahagian output. Pastikan kita menjadikan ia sebagai rutin untuk membuatnya terlebih dahulu sebelum kita menyediakan reka bentuk gambar rajah blok kita. Okey, bahagian input, bekalan kuasa 5 volt diperlukan untuk menggerakkan lengan robot ni, disambungkan kepada mikro pengawal dan disambungkan kepada 3 servo motor. Servo motor ni, kalau kita ingat balik, dia berada pada setiap sendi lengan robot. Yang mana servo motor 1, okey, digunakan untuk pada lengan A, yang mana berfungsi untuk bergerak ke kiri dan ke kanan. Servo motor 2, lengan B yang membolehkan lengan robot kita bergerak atas dan bawah. Dan servo motor 3 yang digunakan untuk membantu pencengkam kita buka dan tutup. Okey, harap kita ingat balik apa yang telah kita buat sebelum ini. Okey, seterusnya jom kita fokus kepada cadangan penambahbaikan produk mekatronik yang kita akan belajar pada hari ini. Terdapat 3 kaedah yang perlu awak ambil kira, iaitu pertama, sumbangsaran. Yang mana sumbangsaran ini kita menyatakan permasalahan yang mungkin berlaku pada produk kita sebelum ni. Kalau produk yang cikgu sebut sebelum ni, smart car dan lengan robotik. Kedua, menggunakan kaedah penyelesaian masalah inventif, iaitu dengan menyatakan masalah inventif, melakukan analisis berantai punca kesan, seka ataupun ringkasan daripada perkataan bahasa Inggeris cause effect chain analysis, yang mana seterusnya kita menentukan percanggahan fizikal. Selepas kita menentukan percanggahan fizikal, kita perlu pilih prinsip inventif yang sesuai, yang mana kita telah belajar semasa tingkatan 2. Terdapat 14 prinsip inventif yang perlu kita ambil kira. Yang terakhir adalah bina gambar rajah blok penambahbaikan. Okey, slide seterusnya.
Cadangan penambahbaikan produk mekatronik 1. Yang pertama adalah smart car. Cikgu ulang sekali lagi, smart car merupakan robot. Jangan keliru bila kita menyatakan masalah nanti. Jom kita pergi kepada peringkat yang seterusnya. Okey, yang ni kita menyatakan masalah inventif. Ingat, jika maka tetapi yang kita belajar semasa tingkatan 2 iaitu jika berkaitan dengan smart car ni, jika guna pengaturcaraan sedia ada, maka robot dapat berfungsi dengan baik. Tetapi, apabila ada tetapi, maka adalah masalah inventif. Okey, maka robot dapat fungsi dengan baik, tetapi robot akan cepat rosak. Macam mana kita nak selesaikan masalah ni, kelas? Okey, cuba kita lihat seka kita. Yang kita highlight tadi, tetapi robot akan cepat rosak. Mengapa berlakunya robot akan cepat rosak? Okey, kemungkinan yang berlaku mudah berlakunya pelanggaran. Okey, mengapa pula berlakunya pelanggaran? Cikgu fikirkan ada 3 punca mengapa mudah berlakunya pelanggaran. Jika pelajar-pelajar pernah bermain kereta kawalan jauh, anda pasti dapat menyatakan apakah masalah yang berlaku. Mungkin kereta kita hilang kawalan ataupun pengendali tidak nampak halangan yang berada di hadapan sebab kita kawal dari jauh. Okey, mengapa nampak halangan, tak nampak halangan? Okey, mungkin pencahayaan kurang. Okey, seterusnya, pengendali tidak sempat memberhentikan robot. Macam cikgu sendiri, masalah cikgu, zaman cikgu tak ada kereta kawalan jauh. Bila cikgu mula main, cikgu tak pandai nak kontrol. Sebab itulah berlakunya robot bergerak terlalu laju dan kesannya terlanggar dinding. Okey, yang ketiga yang cikgu fikirkan, tiada mekanisme untuk memberhentikan robot apabila terdapat halangan. Okey, jika kita lihat di sini, ketiga-tiga ini merupakan limitasi bagi smart car kita. Namun begitu, pada hari ini, cikgu akan fokus kepada pencahayaan kurang sahaja. Yang selebihnya untuk robot bergerak laju dan tiada mekanisme untuk memberhentikan robot apabila terdapat halangan, anda boleh bincangkan dengan guru masing-masing. Jom kita ke slide yang seterusnya. Okey, step nombor 3, kita kenal pasti percanggahan fizikal. Okey, masalah kita tadi adalah kurangnya pencahayaan menyebabkan kereta kita mudah berlanggar. Okey, sekarang jom kita keluarkan 2 persoalan apabila kita hendak mewujudkan percanggahan fizikal. Persoalan yang pertama, bila perlu tambah pencahayaan? Persoalan kedua, bila perlukan pencahayaan? Bila perlu tambah pencahayaan? Bila jawapannya, bila kereta bergerak di tempat yang gelap. Samalah macam kita, kalau bawa kereta ke apa, pergi tempat gelap, mata kita akan mengecil. Masa itulah kita perlukan cahaya, kan? Okey, seterusnya persoalan yang kedua, bila tidak perlukan pencahayaan? Okey, bila kereta bergerak di tempat yang cerah. Okey, adakah anda boleh mengenal pasti percanggahan fizikal yang terdapat pada masalah ini? Okey, bila merujuk kepadanya, bila menjawab soalan bila, otomatik pemisah adalah pemisah masa yang mana ia berlaku pada waktu tertentu sahaja. Contoh terang dan gelap. Okey, sekarang kita dah tentukan pemisah masa. Jom kita kenal pasti prinsip inventif yang diperlukan, kita boleh gunakan untuk menyelesaikan masalah pemisah masa. Okey, terdapat 7 prinsip inventif bagi pemisah masa, iaitu yang pertama, kedinamikan, tindakan awal, tindakan berkala, tindakan keterlaluan, pengembangan terma, pembuangan dan pemulihan, dan yang terakhir adalah tindakan berterusan yang berfaedah. Agak-agak pelajar
prinsip manakah yang sesuai untuk menyelesaikan masalah kurangnya pencahayaan, terang lawan gelap? Boleh anda jawab? Boleh anda fikirkan? Bagi cikgu, prinsip inventif yang sesuai adalah tindakan awal. Apa maksud tindakan awal? Kita sediakan payung sebelum hujan. Okey, pada masa ini, tindakan awal ni bermaksud kita pasang lampu atau apa-apa yang berkaitan melibatkan cahaya untuk membantu kita menyelesaikan masalah kurangnya pencahayaan pada smart car kita. Okey, dengan menggunakan cadangan penyelesaian masalah menggunakan prinsip inventif, cadangan penyelesaian masalah yang cikgu gunakan menggunakan prinsip tindakan awal yang telah kita putuskan sebelum ini, yang mana tindakan ini dapat mengurangkan risiko kereta kita berlanggar ataupun cepat rosak. Okey, kita guna tindakan awal. Okey, dengan menambah fungsi tindakan awal iaitu jika pencahayaan kurang, kita nyalakan LED. Jika pencahayaan cukup, kita matikan LED. Anak-anak pelajar perlu ingat, pengubahsuaian perlu dilakukan. Kita menggunakan peranti masukan dan peranti keluaran yang mana kita telah belajar semasa tingkatan 2 dalam reka bentuk elektronik. So, dapat cikgu rumuskan di sini, kita memerlukan menambah penderia cahaya LDR ataupun dalam bahasa Inggeris light dependent resistor, ataupun sebelum ini lebih dikenali sebagai perintang peka cahaya. Dan apabila kita tambah input masukan, dengan secara otomatiknya kita perlu mengubah pengaturcaraan. Okey, jom kita pada peringkat seterusnya. Okey, sekarang step yang terakhir dalam membuat penambahbaikan ialah mengubah suai gambar rajah blok. Cikgu ulang sekali lagi, ada 3 bahagian utama iaitu bahagian input, proses dan bahagian output. Gambar rajah ini yang tertera pada layar sebenarnya telah cikgu tunjuk pada awal presentation cikgu tadi. So, yang ini pastikan telah berada dalam modul masing-masing. Yang cikgu nak tekankan adalah penambahbaikan yang kita tambah pada smart car kita tadi. Tadi kita tulis, kita tambahkan LDR. Yang mana LDR kita perlu ingat ia merupakan peranti input ataupun peranti masukan. Okey, kita perlu letakkan gambar rajah blok pada bahagian input. Seterusnya, tambahkan anak panah ke mikro pengawal macam yang cikgu bagi tahu sebelum tadi. Kita perlu mengubah pengaturcaraan. Bila perlu ubah, kita perlu sambungkannya pada mikro pengawal dan dari mikro pengawal kita sambung kepada diod pemancar cahaya ataupun light emitting diode yang mana ia berfungsi menghasilkan cahaya ataupun cahaya lampu kepada smart car kita tadi. Okey, itu sahaja yang melibatkan pengubahsuaian penambahbaikan pada smart car kita. Sebenarnya banyak lagi pengubahsuaian yang kita boleh lakukan, cuma kita fokus pada masalah kurangnya pencahayaan. Bergantung kepada masalah yang kita hadapi apabila kita menggunakan produk mekatronik tersebut. Okey, seterusnya produk mekatronik yang kedua, kaedah yang sama juga kita gunakan bagi robotik arm bertambah sumbansaran. Siapa yang buat sumbansaran ni? Kita sendiri sebab kita PDPR dari rumah kan. Kalau di sekolah mungkin secara berkumpulan 2 atau 3 orang supaya kita dapat bincang yang mana masalah, macam mana penyelesaian masalah inventif tersebut. Kaedah yang kedua, menentukan kaedah penyelesaian masalah inventif, nyatakan masalah, jika maka tetapi, lakukan analisis berantai punca kesan, tentukan pencanggahan fizikal dan pilih prinsip inventif yang sesuai. Yang terakhir, jangan lupa mesti bina gambar rajah blok penambahbaikan supaya nampak dengan jelas idea penambahbaikan kita macam mana berubah. Okey, seterusnya
Seperti biasa, menyatakan masalah inventif. Jika, maka, tetapi. Jangan lupa, jika, maka, tetapi. Jom kita keluarkan. Jika guna pengaturcaraan sedia ada, maka robot dapat berfungsi dengan baik. Tetapi, tetap ada tetapi. So, ia merupakan masalah inventif. Yang sama juga, robot akan cepat rosak. Jika awak lihat video yang telah dipaparkan pada sesi sebelum ini, video tu menunjukkan lengan robot tu yang tidak berhenti-henti bergerak. Buka tutup, dan apabila produk tu dilepaskan begitu sahaja menyebabkan robot ni cepat rosak. Okey, seterusnya jom kita lihat seka yang mana highlight kita adalah robot akan cepat rosak. Terdapat dua kemungkinan iaitu servo motor rosak. Kenapa rosak? Sebab suhu tinggi kerana ia tidak berhenti bekerja. Okey, dan kawalan pengaturcaraan juga tidak membenarkan servo motor berhenti. Yang kedua adalah bahagian bergerak pada lengan robot terhakis yang kerana lengan robot sentiasa bergerak. Kalau kita manusia pun reti penat, sama juga robot sebab robot kita yang cipta. Itu adalah limitasi bagi lengan robotik yang mana tiada input untuk mengarahkan bila sepatutnya servo berhenti. Okey, seterusnya harap anak pelajar telah sempat menyalin susunan seka ini agar kita nampak dengan jelas bagaimana kita nak buat penambahbaikan. Okey. Masalah kita tadi yang kita highlightkan, tiada input untuk mengarahkan bila sepatutnya servo berhenti. Sekarang nampak tak percanggahan fizikal apa yang kita akan keluarkan? Jom keluarkan dua persoalan untuk mewujudkan percanggahan fizikal tersebut. Okey, pertama, bila lengan robot perlu bergerak. Persoalan kedua, bila perlu berhenti. Okey, jom kita lihat jawapannya. Bila lengan robotik perlu bergerak, bila ada kotak untuk diangkat. Dan bila ia perlu berhenti, apabila tiada kotak untuk diangkat. Okey, bila merujuk kepada masalah tersebut, ia menjawab persoalan bila. B-I-L-A. Bila. Persoalan bila mestilah merujuk kepada prinsip inventif pemisah masa yang mana lengan robotik kita ini melakukan tugas ketika ada kotak sahaja yang ia berlaku pada waktu tertentu sahaja. Jom kita explore prinsip inventif bagi pemisah masa. Seperti yang tadi juga, Smart Car ada 7 juga prinsip inventif dan cikgu singkatkan prinsip apa yang sesuai untuk menyelesaikan persoalan masalah ini. Okey, cuba anda fikir dan fikir. Kerana setiap orang mempunyai idea yang berbeza. Bagi menyelesaikan masalah tiada input mengarahkan bila sepatutnya servo berhenti, tindakan berkala adalah prinsip inventif yang cikgu fikirkan paling sesuai. Okey, jom kita pergi ke slide seterusnya. Okey, cadangan penyelesaian masalah menggunakan prinsip inventif yang telah kita pilih iaitu tindakan berkala. Okey, cadangan penyelesaiannya menggunakan prinsip tindakan berkala iaitu menukar tindakan berterusan kepada tindakan berkala. Dengannya menambah fungsi tindakan berkala pergerakan lengan robot iaitu jika ada kotak untuk diangkat, lengan robot akan berfungsi dengan automatik. Jika tiada kotak untuk diangkat, lengan robot tidak akan bergerak. Dengan ini, masalah lengan robot yang cepat rosak itu dapat diselesaikan. Pengubah suaian yang cikgu cadangkan tadi, banyak sebenarnya input peranti masukan yang boleh kita gunakan iaitu dengan menambahkan ultrasonic sensor dan apabila kita tambah input, of course lah kita kena mengubah
pengaturcaraan supaya mikropengawal tahu yang kita masukkan peranti masukan. Okey, bagi masalah ini sebenarnya peranti masukan lain juga sesuai seperti sensor inframerah, tapi kali ini kita fokus pada ultrasonic sensor. Yang mana ultrasonic sensor ni berfungsi untuk mengesan sama ada di kawasan liputan lengan robot tu terdapat kotak ataupun tidak. Okey, itu adalah cadangan penambahbaikan bagi produk mekatronik yang kedua, iaitu lengan robotik. Diharapkan pelajar cuba untuk melengkapkan modul nota berpandu yang telah disediakan kerana ia sangat membantu kita untuk memahami tajuk reka bentuk mekatronik. Sila lengkapkan. Dan cikgu harap dengan penerangan cikgu hari ini, mindset kita akan berubah bahawa tajuk reka bentuk mekatronik ini sangat susah. Sebab itu pengalaman mengajar cikgu yang lepas-lepas. Sebenarnya kalau kita menggunakan langkah-langkah ini sebaiknya insya-Allah kita dapat selesaikan masalah ini dengan sistematik. Cikgu harap anda semua melengkapkan modul nota berpandu tadi dan hantar kepada guru masing-masing untuk disemak. Dengan itu, maka kita mengubah slide. Tengok gambar rajah blok. Bahagian input, bahagian proses, bahagian output. Okey, yang atas tu yang bekalan kuasa 5 volt pada bahagian input, mikropengawal, servo 1, servo 2, servo 3 bahagian output yang terdapat pada lengan A, lengan B dan pencengkam telah cikgu ceritakan sebelum ini dan pastikan telah dapat dalam modul anda. Yang kotak warna merah itu merupakan pengubahsuaian yang kita lakukan pada produk kita, yang mana cikgu tambah ultrasonic sensor. Ultrasonic sensor ni kenapa tengok anak panah? Tengok anak panah tu, kenapa ia bersambung kepada bekalan kuasa? Sebab sensor ni bergerak ataupun berfungsi apabila ada bekalan kuasa. Okey, seterusnya ultrasonic sensor ini disambungkan pada mikropengawal. Yang mana cikgu bagi tahu tadi, bila kita tambah peranti masukan, kita perlu ubah pengaturcaraan. Selebihnya bahagian output tiada perubahan. Okey, harapnya awak faham macam mana nak ubah suai lengan robotik tadi. Apabila kita telah berjaya mengubah suai gambar rajah blok ini, secara otomatiknya kita telah mencapai TP3, iaitu melakar dan melabel gambar rajah blok yang hendak diubah suai. Cikgu harap semua pelajar akan mencapai tahap penguasaan tersebut. Okey, pendek kata, hari ini kita telah belajar 3 kaedah, 3 step utama untuk menambahbaikan produk mekatronik. Pertama, mengenal pasti, sumbang saranlah, mengenal pasti masalah inventif, menentukan masalah buat punca kesan rantai seka. Okey, seterusnya kita buat pencanggahan fizikal. Seterusnya yang terakhir kita buat gambar rajah blok. Okey, harap anda semua telah selesai mengisi modul tersebut dan boleh dibincangkan dengan guru masing-masing sekiranya masih terdapat kekeliruan. Cikgu harap kita semua faham dan sekian, terima kasih. Cikgu ucapkan selamat maju jaya, budayakan norma baru, kita jaga kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.